الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala titah perintah Allah, dengan melakukan segala apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, dan dalam masa yang sama kita berusaha untuk meninggalkan maksiatkan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara baik dan meninggalkan perkara yang keji adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah ada di kalangan kamu yang mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut demikian? Tidak lain tidak bukan kerana ada manusia yang berpura-pura dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang, kita tergolong di kalangan manusia yang disebut oleh Allah sebagai munafik, orang-orang yang kononnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini semuanya datang untuk menunaikan sembahyang Jumaat di mana saja umat Islam berada. Mereka akan datang menghadap kiblat Allah, mereka akan datang berada dalam rumah Allah, mereka mengenakan pakaian mengikut sunnah Nabi SAW, mereka mendengar dua khutbah yang merupakan rukun kepada sembahyang Jumaat. Namun pulang mereka ke rumah mereka, pulang mereka daripada masjid ini, mereka terlibat dengan dosa besar, mereka terlibat dengan dosa kecil, mereka terlibat dengan maksiat, mereka terlibat dengan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang pula Jumaat pada yang akan datang, mereka datang lagi memohon keampunan kepada Allah. Maka golongan inilah yang Allah sebut haqqa tuqatih. Allah peringat kepada orang yang bertakwa agar jaga takwa kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali mati dalam keadaan Islam. Allah tidak menyebut wala tamutunna illa wa antum malayuwiyun, matilah kamu kecuali dalam Melayu. Allah tidak sebut wala tamutunna illa wa antum arabiyun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keturunan Arab. Allah tidak menyebut keturunan. Keturunan tidak menjamin syurga Allah. Bukan hanya orang Melayu saja akan masuk syurga, bukan hanya orang Arab saja masuk syurga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia seorang bapa saudara kepada Rasulullah, walaupun dia membesarkan Nabi, walaupun dia memelihara Nabi SAW, disebabkan tidak beriman dengan Rasulullah, akhirnya dihumban dalam neraka Allah. Orang yang menjaga Nabi hampir 40 tahun, Abu Lahab, 40 tahun memeluk Nabi SAW, 40 tahun membantu Nabi SAW, 40 tahun sayang dengan Nabi SAW. Namun apabila Nabi mula mengajar, wahyu yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Nabi SAW, terus Nabi dimaki oleh bapa saudaranya. Bapa saudaranya Abu Lahab yang begitu sayangkan Rasulullah terus berubah daripada sayang kepada kebencian. Apakah kita mahu tergolong di kalangan orang yang munafik? Kita tidak mahu jadi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang solatnya di belakang Nabi, yang berperangnya dengan Nabi, yang makan minumnya dengan Nabi SAW, tapi dia tidak masuk surga Allah karena jadi manusia yang munafik. Bahkan Allah menghina orang munafik ini dengan menyebut innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik ini berada dalam neraka di bawah sekali berbanding dengan orang-orang kafir. Neraka yang paling dalam itu akan disumbat orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca suratul Baqarah setelah kita khatam juz' amma.
Setelah kita khatam juz amma, kita akan memulakan bacaan Al-Quranul Karim dengan memulakan pada surah Al-Fatihah, dan kita akan sambung suratul Baqarah. Dalam ayat di awal-awal ayat suratul Baqarah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang 3 orang yang berada dalam surah ini. Di permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sesungguhnya kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak keraguan padanya, dan ia adalah menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu sebanyak 30 juzuk. Tidak boleh kita mengatakan ada beberapa ayat yang tidak sesuai dilaksanakan oleh kerajaan kita, tidak sesuai dilaksanakan oleh pemerintah dalam negara ini. Betapa biadabnya kita dengan Allah. Kita makan rezeki Allah, kita mengaku kita Islam dengan Allah, kita mengaku kita sayang dengan Rasulullah. Kita pergi ke Mekah, kita duduk di hadapan Kaabah, kita menyebut labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang, kami sahut segala seruan-Mu ya Allah, kami menjunjung segala titah perintah-Mu ya Allah. Faham ke tidak kita dengan kalimah labbaik Allahumma labbaik? Atau sekadar pergi Mekah sebut saja, atau ikut-ikut orang sebut kita pun sebut, sedangkan kita sedang mengaku di hadapan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita datang menuju wahai Allah, kami datang, kami sahut seruan-Mu ya Allah, kami junjung segala titah perintah-Mu ya Allah. Sesungguhnya bagi Kamu lah ya Allah kenikmatan, ya Allah sesungguhnya bagi Kamu lah segala pujian, bagi Kamu lah milik segala kerajaan, dan tidak ada sekutu bagi Kamu wahai Allah. Tapi bila kita baca Al-Quran, bila kita mendengar para alim ulama menceritakan tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, kita memilih seolah-olah kita memilih pakaian di pasar malam. Kita memilih ayat-ayat Al-Quran ini seolah-olah kita memilih kasut di kedai-kedai, seolah-olah kita memilih makanan mana yang aku nak makan. Sebab itu Allah menyebut zalikal kitabu la raiba fi, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang hendak mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin manusia yang mengaku bertakwa kepada Allah, yang bersembang di kedai kopi, bersembang di rumah, tidak datang belajar, menghina orang-orang yang mengajar tentang kebaikan. Duduk di rumah, tidak datang belajar, boleh komplain orang mengajar di rumah Allah. Ini satu benda yang pelik. Sudahlah kamu tidak datang solat, sudahlah kamu tidak datang mengaji, kamu komplain pula orang yang mengajar ada dalam Al-Quran. Apa kamu nak jawab dengan Allah di padang mahsyar kelak? Jaga mulut-mulut kita, jaga iman kita, jaga akidah kita. Jangan kerana terlalu gairah dalam politik di ambang pilihan raya yang ke-13 ini sampai kita menyatakan bahawa undang-undang hudud itu tak sesuai nak dilaksanakan. Murtad kita, kafir kita, wal'iyazubillah. Mana kita nak abang dekat Allah nanti? Apa kita nak bagi tahu kepada Allah? Sebenarnya aku terpaksa buat, sebabnya aku tak tahu. Kalau tidak tahu, kenapa berkata-kata? Mana ada bukti kalau tuan-tuan yang tidak bersetuju dengan undang-undang hudud, tolong tunggu lepas sembahyang Jumaat, kita nak tengok tuan-tuan tolong baca Al-Quran yang tuan-tuan tak setuju tadi. Kita boleh telefon Jabatan Mufti turun buat penyaksian bahawa ada jemaah yang tidak bersetuju dengan undang-undang hudud, dan kononnya undang-undang ini tidak sesuai dilaksanakan dalam dunia pada hari ini. Kita panggil dia, tolong padam ayat mana yang kamu tak setuju. Kita nak saksikan bahawa dia adalah murtad di hadapan kita ramai-ramai. Lagi mudah, sila tunggu lepas Jumaat, saya nak jumpa orang-orang yang tidak bersetuju dengan undang-undang Allah. Kita akan bertemu dengan jawatankuasa masjid, insyaAllah. Tolong tunjuk ayat mana yang kamu tak suka, yang mana kamu tak ini, kita boleh padam. Kamu padam, kami nak tengok jika kamu berani. Sebab itu ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebut hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Mana kesombongan kita ni tuan-tuan? Jaga akidah kita. Jangan sampai jadi orang yang kafir kerana kedudukan. Jangan kerana kita ni jadi murtad disebabkan kesenangan yang diberikan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ini terlalu gairah dengan jawatan, dengan kuasa, dengan pengaruh sehingga menghinakan agama Allah. Di mana kita
kita dengan Allah jika kita menghina agama Allah. Maka sebab itu orang yang sedemikian solatnya tak diterima oleh Allah, karena dia telah murtad kufur dengan Allah. Puasanya tidak diterima oleh Allah, hajinya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengatakan apa yang Allah buat itu tidak bersesuaian pada tahun 2000 ini. Seolah-olah Allah ini tidak cerdik. Allah hanya cerdik takat tahun 1990-an. Masuk tahun 2000 Allah sudah jadi tidak cerdik. Apakah begitu kita berkata kepada Allah? Dan ayat yang lain Allah menceritakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan iaitulah orang-orang yang beriman kepada perkara lain, yang mendirikan solat serta membelanjakan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Allah menceritakan tentang orang yang beriman ini hanya 3 ayat. Dan Allah menceritakan tentang orang kafir dalam suratul Baqarah ini hanya 2 ayat sahaja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahawa orang-orang munafik ini, orang-orang kafir ini hanya 2 sifat sahaja yang Allah ceritakan kepada kita. Tapi ayat munafik Allah sebut sebanyak 13 ayat. Begitu banyaknya ayat tentang orang munafik dalam suratul Baqarah. Karena bahayanya orang munafik ini berbanding dengan orang kafir. Orang kafir ia senang, dia tidak datang ke masjid, tapi orang munafik datang ke rumah Allah. Orang munafik berada di belakang Rasulullah, yang membunuh Sayyidina Umar orang yang munafik, yang membunuh Sayyidina Uthman orang yang munafik, yang membunuh Sayyidina Ali orang yang munafik. Maka sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat munafik yang pertama disebut dalam suratul Baqarah. Tuan-tuan boleh bangun ambil Quran, tuan-tuan boleh buka sekarang. Tuan-tuan boleh tengok mana-mana tafsiran terjemahan yang disebut, yang ditulis oleh para ulama, bahawa Allah menceritakan dalam ayat ini wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebahagian daripada manusia, kata Allah, mereka berkata kami beriman kepada Allah serta hari kiamat, padahal kata Allah mereka sebenarnya tidak beriman. Ini sifat orang munafik yang pertama. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ini, kata Allah, hendak menipu Allah, hendak memperdayakan Allah, ingin memperbodohkan Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka cuba nak menghina Allah, mereka cuba nak menipu Allah serta orang-orang yang beriman kepada Allah. Padahal kata Allah mereka sedang mendustakan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak merasai bahawa mereka sedang melakukan pembohongan ke atas diri mereka sendiri. Penipuan yang mereka lakukan sebenarnya itu adalah penipuan yang akan merosakkan akhirat mereka. Tergamuk seorang manusia datang ke rumah Allah dengan perasaan untuk mencari kerosakan, untuk mencari kejahatan. Tergamuk datang dalam rumah Allah untuk mendengar kuliah dengan tujuan menentang guru yang mengajar, sedangkan Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Ketahuilah orang-orang munafik sekalian, jika ada orang-orang munafik yang mendengar suara-suara saya pada ketika ini, ataupun mana-mana orang munafik yang ada atas dunia pada ketika ini, ingatlah saat kamu direntak roh kamu daripada batang tubuh kamu. Apa yang kamu akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita buat atas dunia, itulah yang akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Bayangkan jika tidak ada sekolah agama dalam negeri kita, apa jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah? Jika tidak ada pondok-pondok, jika tidak ada ma'had tahfizul Quran, apa akan jadi kepada penduduk Kuala Katil ini, tuan-tuan? Jika tidak ada universiti insaniah, pelajar-pelajar daripada seluruh dunia datang belajar, apakah rahmat Allah masih bersama dengan kita? Disebabkan ada anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran dalam kawasan Kuala Katil ini tidak berjauhan dengan masjid kita. Ada anak-anak kecil yang bangun mengekang mata mereka menghafal Al-Quran di tengah malam. Ada anak-anak yang tidak berdosa ini menajat kepada Allah, disebabkan mereka lah rahmat Allah masih turun kepada kita. Diberi lagi nikmat oleh Allah dengan tubuhnya sebuah universitas. Walaupun mendapat tentangan daripada berbagai pihak, usaha untuk menyebarkan Islam wajib diteruskan. Ilmu merupakan satu benda yang cukup penting dalam kehidupan kita. Jika kereta mewah sekalipun tidak ada enjin, tidak ada minyak, kereta itu tidak berfungsi. Hilang satu skru dalam enjin kereta, kereta itu tidak akan berfungsi. Bagaimana manusia yang tidak ada iman kepada Allah untuk bawa kendaraannya, dirinya
dunia ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut lagi, wa idza qila lahum, dalam hati mereka ini kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati orang-orang munafik ini ada penyakit. Dia sombong, dia rimah, dia ada hasad dengki, kata Allah. Ada perasaan syak, merasakan orang lain semuanya salah, dia saja yang betul. Dia merasakan guru-guru agama semua sesat, kecuali guru agama itu ikut telunjuk dia. Kamu mau jadi Tuhan, keluar daripada bumi Allah, cipta bumi sendiri. Hai orang-orang munafik, jika kamu mau menjadi Tuhan, menjadi Allah, keluar daripada kuala kecil ini, hidup dalam bumi kamu sendiri, jangan tumpang bumi Allah. Selama mana kamu duduk dalam bumi Allah, kamu adalah hamba Allah. Jika kamu tidak suka dengan Allah, kamu jangan makan rezeki yang Allah buat. Kenapa kamu makan rezeki yang Allah buat? Kenapa kamu duduk dalam bumi Allah, tapi dalam masa yang sama kamu menentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hati mereka ada penyakit, dan bagi Allah, Allah kata kepada mereka, walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, dan azab yang amat pedih bagi golongan-golongan yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tonton lihat di tsunami di Aceh, peristiwa tsunami di Aceh yang mengorbankan hampir 200 nyawa orang, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hanya air yang lembut diutuskan oleh Allah mematikan hampir 200,000 penduduk Aceh. Apa yang saya dapat gambaran daripada penduduk Aceh yang terlibat dengan tsunami ini, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian? Mana-mana rakyat yang ada di Aceh pada ketika itu yang seringkali melakukan dosa kepada Allah, yang meninggalkan salat, yang meminum arak, kesemua mayat mereka telanjang bokeh. Kesemua mayat mereka ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang saleh, orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka mati dalam keadaan begitu baik. Walaupun mereka terkorban dalam peristiwa tsunami, kepiah di kepala pun tidak hilang, kain pelikat pun masih berada dalam keadaan baik. Allah memelihara mereka karena mereka memelihara hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita kata kepada orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, bila kita kata kepada orang munafik, jangan buat kerosakan atas dunia, jangan buat karaoke, jangan buat program maksiat, hentikan sebarang maksiat kepada belia-belia dalam negara kita. Didiklah anak-anak remaja kita dengan ketakwaan kepada Allah, bukan mengajak mereka jadi artis, menari, berjoget dan sebagainya. Kita ajak benda-benda ini supaya anak-anak kita nanti bila besar mereka jadi orang yang saleh, yang boleh menjaga negara kita, yang boleh menjaga agama kita, yang mana ini menjadi saham akhirat kita yang begitu besar. Tapi bila dikatakan kepada orang munafik, dia kata apa? Qalu innama nahnu muslihun. Sebenarnya kamilah yang bawa perubahan, kamilah yang nak beri manusia ini model, boleh baca Quran, boleh menari, boleh telanjang. Malam ni berjoget, esok malam baca Quran. Malam ni berjoget, besok tadarus Al-Quran. Hari ni berzina, besok minum arak, lusa pergi haji. Inilah yang kami nak lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merakamkan ayat ini dalam Al-Quranul Karim. Qalu innama nahnu muslihun. Maka Allah menjawab balik, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sedangkan mereka itu adalah perosak-perosak agama Allah. Setiap belia-belia yang dirosakkan, orang yang merosakkan itu akan menerima azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anak-anak yang terlibat dengan dosa, yang terdedah dengan dosa, terlibat dengan apa saja jenayah dalam negara kita, maka orang yang membenarkan perkara itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan benda main-main. Tanyalah mana-mana ulama, jawapan inilah yang akan diberikan kepada kita. Sama dengan kita derma duit RM1 yang kita wakafkan kepada rumah Allah, selama mana digunakan wakaf ini, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, wakaf itu berjalan walaupun kita mati, pahala berterusan dalam kubur. Sama juga dengan maksiat, RM1 yang kita sumbangkan ke arah maksiat, maksiat itu dijalankan sehingga kita mati dalam kubur. Maksiat itu diteruskan karena usaha kita, sokongan kita, maka kita dalam kubur diazab oleh Allah wal-iyadzubillah. Apa kita ingat benda jahat yang kita buat tak ada dosa berterusan? Hanya benda baik saja yang ada berterusan. Kedua-duanya berjalan. Orang yang menginfakkan hartanya, pahalanya berjalan sampai kiamat. Orang yang berjahat, dosanya akan berkekalan sampai kiamat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu
ingat kami ini beriman macam orang-orang jahat? Anu'minu kama amana sufaha? Awak ingat kami ini beriman macam orang-orang jahat ke? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya mereka itu orang-orang yang jahat. Mereka tidak sedar atas apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu bahawa mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, apa kita nak jawab dengan Allah jika kita melakukan benda yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang baik, jumpa dengan ahli-ahli masjid, jumpa dengan ahli-ahli majlis ilmu, mereka akan berkata, qalu amanna, kami sebenarnya beriman sama-sama dengan kamu. Bila datang sembahyang pada hari ini, kami bersama-sama dengan kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka pulang balik ke rumah bersama setan-setan mereka. Ini ayat yang Allah guna, bahasa yang Allah guna kepada orang-orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka balik jumpa setan-setan mereka. Ini bahasa yang keji yang Allah guna kepada orang-orang munafik. Munafik ini orang Islam, bukan orang kafir, tapi dihumban dalam neraka Allah kerana dia mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panggil orang-orang munafik ini apabila mereka pulang ke rumah setelah bertemu dengan orang-orang yang beriman. Mereka akan berkata, innama qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami tetap bersama dengan kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olokkan, kami hanya berlakon depan tuan imam, kami hanya berlakon depan ustaz-ustaz, kami hanya berlakon dengan depan para jemaah, kami hanya berlakon, sebenarnya kami tetap bersama dengan kamu dulu, kini dan selama-lamanya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas tipu hela mereka itu dengan membiarkan mereka meraba-raba, mereka meraba-raba dalam keadaan kesesatan yang melampaui batas itu. Tak heranlah mengapa orang munafik ini susah menerima kebenaran, karena Allah telah membiarkan mereka hidup dalam keadaan tidak tahu apa itu Islam yang sebenar. Allah telah benci kepada mereka. Jika Allah benci, di mana kehidupan kita selepas mati? Bukan YB kita nak selamat kita dalam kubur, bukan menteri besar kita nak selamat kita dalam kubur, bukan exco kita nak selamat kita dalam kubur, bukan Perdana Menteri nak selamat kita dalam kubur, bukan Tuan Imam nak selamat kita dalam kubur, bukan JKK nak selamatkan kita dalam kubur, bukan MKK nak selamatkan kita dalam kubur, bukan DO, bukan pegawai agama nak selamatkan kita dalam kubur. Yang menyelamatkan kita dalam kubur amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal saleh lah yang akan menyelamatkan kita di alam barzakh. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada orang-orang munafik dengan memanggil mereka ini syaitan-syaitan, dan Allah memanjangkan taubut. Allah memberi mereka hidup, membiarkan mereka hidup dalam keadaan kemusnahan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita lagi, ulaika alladhina ishtaru ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan orang-orang munafik ini, mereka itulah membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, dan datang dengan ilmu, balik dengan kesombongan. Itu kata Allah, mereka jual ilmu mereka, mereka jual hidayah mereka, mereka membeli kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, sesungguhnya tidaklah beruntung perniagaan yang mereka kecapi itu, dan tidak pula mereka akan beroleh hidayah daripada Allah. Tidak akan mendapat hidayah daripada Allah jika memberi kesesatan berbanding dengan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman lagi, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perbandingan orang-orang munafik itu samalah seperti api, samalah seperti yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi di keliling mereka, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan biarkan mereka dalam gelap gelita tanpa dapat melihat sesuatu pun. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang melanggar, yang menolak firman Allah, yang menolak agama Allah, yang menolak Al-Quran Allah, yang menolak petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa
inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Ada orang bertanya kepada para ulama, ada orang yang tak solat, ada orang yang berzina, ada orang minum arak, tapi dia tetap kaya atas dunia ini. Yang dikatakan kehidupan sempit apabila ia pulang ke Allah, apabila ia kembali bertemu dengan Allah, bila dimasukkan ke dalam kubur yang sempit, pada ketika itu dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah kata orang begini, aku akan bangunkan dia di padang mahsyar dalam keadaan matanya buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang yang munafik ini, orang yang menolak agama Allah ini akan bangun di hadapan Allah, akan berkata kepada Allah, kenapa engkau bangunkan aku dalam keadaan aku buta, sedangkan sewaktu aku hidup di dunia dahulu aku boleh celik, aku boleh tengok wahai Allah. Maka Allah berkata kepada mereka, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Inilah yang demikian itu kami lakukan sedemikian kepada kamu, karena kamu sombong, kamu buat lupa, buat tak nampak apa yang diajar oleh para ulama, semuanya kamu kata tidak betul. Undang-undang aku kamu permain-mainkan. Wa kadzalika yauma tunsa. Hari ini aku lupakan kamu, hari ini aku tidak peduli kepada kamu. Biarlah kamu meraba-raba hingga terhumbat dalam neraka Allah, wal iyad billah. Muslimin, muslimat, muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebab itu Allah buat perbandingan. Banyak perbandingan yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang kalau kita nak cerita pada atas mimbar ini, tidak, masa itu tidak mencukupi. Cuma saya nak sentuh juga 2-3 perkara. Antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan jikalau kamu ragu-ragu, was-was dengan Quran 30 juzuk yang dicetak, yang telah ditashihkan oleh kementerian, yang ada dalam masjid kita, yang ada dalam negara kita, kalau kamu was-was, kamu tidak puas hati, Allah kata faktu bi suratin, datangkan satu surah yang sama dengan, tolong buat Quran baru, kami nak tengok. Allah Ta'ala cabar orang munafik, faktu bi suratin min mithlihi, bawalah satu surah yang sama dengan surah yang ada dalam Quran. Wad'u syuhada'akum, bawa mai kawan-kawan hang, panggil kawan-kawan hang mai kat Allah panggil. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, panggil kawan-kawan hang, panggil semua yang boleh menolong kamu selain daripada Allah, jika kamu betul benar-benar mengatakan Quran itu salah. Jika kamu benar, buat Quran baru ni. Allah cabang kepada kita. Mana-mana ada orang Kuala Ketil kan, mana-mana ada manusia dalam dunia ni yang cabar perintah Allah, sila kemukakan ayat yang baru. Maka Allah berfirman, fa in lam taf'alu, maka kalau kamu tidak dapat melakukannya, kalau kamu tak boleh tulis ayat yang sama, dan Allah menegaskan wa lan taf'alu, memang kamu tak boleh buat, kata Allah. Allah sebut dalam suratul Baqarah, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, dan jika kamu tak buat dan memang kamu tak boleh buat, kata Allah. Ni bulu hidung kita selai pun kita tak boleh buat, air liur kita satu titik pun kita tak boleh buat, air mata kita setitik pun kita tak boleh buat, kita sakit kepala pun tak boleh hilangkan sakit kepala kita. Ini kan pula nak datangkan Al-Quran 30 juzuk. Allah menyebut al-banana dalam Al-Quran, Nusawwiya banana, kami buat cap jari ni, kata ulama. Bayangkan Allah mencipta cap jari tidak sama, setiap manusia ni DNA-nya tak sama, cap jarinya tak sama. Cuba tuan-tuan lakarkan sign tuan-tuan, tanda tangan tuan-tuan, autograf tuan-tuan dalam sejuta bentuk yang berbeza. Mampukah kita buat? Sejuta tanda tangan yang berbeza, Allah mampu buat tanda tangan ini, cap jari ini berbeza dengan semua manusia. Tak kita nak mengaku kita hebat lagu mana lagi dengan Allah. Bawa bertaubatlah tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Fattaqun nar, maka takutlah kamu kepada api neraka, allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, yang mana api neraka itu bahan bakarnya daripada manusia dan batu-batu, yakni berhala. Maka api neraka itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat munafik. Sudahlah kita tidak tahu agama, tidak mengapa, ayo kita lakukan perubahan, datang ke rumah Allah, carilah ilmu agama sebelum kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan peluang kehidupan kita ini untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pandai bawa kereta atau mana sekalipun, tidak ada lesen, tetap akan disaman. Banyak mana kali pun kita salat, tak
ada ilmu, Allah tak terima solat kita. Betapa banyaknya solat kita tunai tanpa ilmu, Allah tak terima. Betapa banyaknya dosa pahala yang kita buat di Mekah, kita pergi haji, pergi umrah, tiap-tiap bulan pergi umrah, tapi disebabkan tidak ada ilmu, Allah tidak menerima walaupun satu sen daripada amalan kita. Samalah dengan kita ada kenderaan yang mewah, kita boleh bawa kenderaan begitu hebat, tapi tidak mempunyai lesen, maka kita tetap akan disaman walaupun kita orang yang hebat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan masyarakat Kuala Ketil ini menumpang keberkatan yang Allah berikan kepada pelajar-pelajar insaniah yang menumpang di kampung kita, yang mendatangkan keberkatan daripada Allah. Disebut oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat martabat orang-orang yang berilmu di kalangan kamu. Allah mengangkat martabat orang-orang yang beriman serta orang yang berilmu di kalangan kamu kepada beberapa darjat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, rebutlah peluang untuk pelajari ilmu sementara umur masih ada di badan, sementara hayat masih di kandung badan. Carilah jalan kebaikan, carilah petunjuk daripada Allah dengan menghadirkan diri dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jika pedih dalam mana sekalipun yang disampaikan oleh guru kita, itulah sebenarnya hidayah daripada Allah. Tuan-tuan pernah lihat orang yang cedera di kepala, bagaimana doktor ingin membuka tempurungnya, terpaksa digunakan gerudi, terpaksa digunakan hema, terpaksa digunakan dan sebagainya. Bukan tujuan untuk menyiksa pesakit, tetapi untuk membuka tempurung kepalanya. Tuan-tuan lihat bagaimana orang yang patah kaki, doktor akan drill lutut dia, dimasukkan besi dan digantung benda yang berat untuk menarik semula tulangnya. Kalau kita tengok perbuatan doktor tadi, betapa kejamnya doktor menepuk kaki begitu, tapi dengan tujuan kebaikan, maka kaki itu dapat berjalan dengan baik. Maka begitulah bila kita datang belajar, kita diketuk oleh guru kita dikata oleh guru kita, benda yang kita buat itu bertepatan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka berubahlah kita. Bukan kita berlawan dengan Al-Quran, karena tidak ada tandingan, tidak ada quran, kita nak berlawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahil qail وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, pesanan saya untuk diri saya dan pengundi-pengundi PRU 13 sekalian, marilah sama-sama kita keluar mengundi. Merupakan satu kewajipan kepada rakyat Malaysia membuang undi pada 5 Mei nanti insya-Allah. Mudah-mudahan kita memilih orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatahlik aw kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, yang pertama sekali, jadilah kamu orang alim, belajar sehingga jadi orang alim. Yang kedua, Nabi pesan, jika tidak mampu menjadi orang alim, jadilah kamu seorang pelajar yang sentiasa mempelajari ilmu agama dengan alat-alat tulis yang lengkap untuk mencatat segala ilmu. Ataupun kamu tidak mampu, jadilah kamu mustami'an, orang yang suka mendengar ilmu agama. Dan jika kamu sakit, uzur, tidak dapat datang ke rumah Allah, jika kesakitan menghalang kamu datang ke rumah Allah dan sebagainya, au muhibban, jadilah kamu orang yang cintakan majlis ilmu, jadilah kamu orang yang cintakan rumah Allah.
Jangan jadi nombor 5 kerana akan membinasakan diri kamu. Sudahlah tidak alim, belajar pun tidak, mendengar pun tidak, bahkan benci kepada orang yang belajar ilmu agama. Maka calon dalam pilihan raya yang akan datang, yang wajib kita pilih ialah yang pertama sekali, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Calon itu mestilah ada ilmu agama. Jika tidak ada ilmu, tidak jadi orang alim. Tengok yang kedua, suka belajar ilmu agama. Jika dia tidak sempat belajar ilmu agama, dia suka datang mendengar kuliah-kuliah agama. Tidak ada yang nombor 3 ini. Dicintakan majlis ilmu. Dan jangan cari yang kelima, mengaji pun tidak, datang masjid pun tidak, sembahyang pun tidak, apa pun tidak, maka akan menyebabkan kita berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai hadirin yang dirahmati Allah, setiap undi yang kita berikan akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa-siapa yang buat benda jahat sebesar zarah sekalipun akan tengok. Siapa-siapa yang buat benda baik sebesar zarah sekalipun, dia akan melihat kejahatan dan kebaikan tersebut. Maka buatlah sembahyang istikharah, mohonlah doa kepada Allah, pemimpin mana yang akan aku pangkah dalam pilihan raya yang akan datang. Mudah-mudahan pemimpin yang kita pilih perangainya macam Nabi SAW, yang boleh bawa kita kenal Rasulullah SAW, yang boleh bawa kita takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amat binasalah satu kaum yang memilih pemimpin yang disebut oleh Nabi, wa kana za'imul qaumi arzalahum. Dalam hadis yang begitu panjang Nabi sebut wa kana za'imul qaumi arzalahum, dan adalah pemimpin yang dipilih di kalangan masyarakat itu pemimpin yang paling hina, yang paling jauh daripada Allah. Maka Nabi kata nantikan azab yang amat dahsyat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat menilai perkara yang baik yang disebut oleh masyarakat. InsyaAllah Allah akan bersama dengan kita. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan selawat kita Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan satu hidayah masuk ke dalam hati kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan menegakkan kerajaan mereka pada 6 Mei nanti, insyaAllah. Sebuah kerajaan yang bertakwa kepada Allah, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan ketakwaan, jauh daripada maksiat. Sebarang program maksiat diharamkan. Wa rabbun ghafur, maka Tuhan Maha Pengampun kepada penduduk yang ada dalam negara pada ketika itu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pilihlah orang yang bertakwa. Kita akan bersama dengan orang bertakwa untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدليشة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين. اللهم افعلهم كما فعلت بأصحاب الفيل. اللهم ارمهم بحجارة من سجيل. اللهم اجعلهم كعصف مأكول. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.